yang sempit. Kalau kita nak muatkan orang, kita boleh elak sikit. Untuk arah kiblat ini. Okey, itu pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri dalam solat. Okey. Rasulullah umumnya menunaikan solat secara berdiri kerana mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quran. Berdiri, banyak ayat dalam Al-Quran solat berdiri. Okey. Tapi yang afdalnya berdiri. Boleh tak? Kalau kita duduk boleh. Kalau kita sakit. Kalau imam duduk, makmum macam mana? Kalau imam duduk, makmum duduk. Kena duduk. Kena duduk. Sebab tu kalau kita uzur, bagi orang lain jadi imam. Tapi kalau dia juga jadi imam, dia duduk. Kita duduk dan dia duduk. Okey, jadi kita akan buat kemudian solat apa? Dalam keadaan bahaya kita panggil apa? Solat apa? Solat khauf. Solat dalam ketakutan lah. Khauf tu maksud takut. Solat dalam suasana perang, ada cara dia. Okay. Tapi yang ni hujung-hujung lah, mungkin kita tak berapa mendesak lah. Tak berapa mendesak. Okey, Rasulullah solat sambil duduk semasa baginda sakit dan menyarankan makmum mengikuti perbuatan imam. Kemudian ada orang tanya, dia sembahyang di musala, imam tu cepat. Jadi macam mana? Dia baca Fatihah tak habis lagi. Kita nak buat macam mana? Sedangkan di dalam hadis Nabi, solat tak sah tanpa Fatihah kan? Tapi imam baca Fatihah cepat, kita tak sempat nak kejar dia. Kita nak buat macam mana? Sebab dalam hadis juga imam itu untuk diikuti. Nabi sebut kalau dia sujud, kita sujud. Dia rukuk, kita rukuk. Jadi kita nak buat apa? Kita cukup dengan Fatihah imam. Kita ikut imam. Jangan pula nak habiskan Fatihah kita. Kita ikut imam. Okey, solat sambil berdiri lebih afdal daripada duduk dan berbaring. Okey, ini saya sebut di hujung tu hadis-hadis berkenaan dengan perkara-perkara ini. Lebih afdal daripada duduk dan berbaring. Okay. Jadi kalau imam tu tak boleh berdiri, kalau ada orang lain yang mampu, orang lain jadi imam lah. Okay. Tapi di zaman Rasulullah SAW ni, zaman Nabi jadi imam, sahabat yang lain tak berani lah duduk jadi imam kan. Kalau Nabi solat, kecuali Nabi tak solat bersama berjemaah, Abu Bakar akan jadi imam. Rasulullah ini satu lagi, kadang-kadang memakai kasut semasa solat. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dan para ulama hadis membahaskan bahawa hadis ini hadis mutawatir. Kagak pakai kasut. Ini kalau cerita kat kampung, bising 3 tahun tak boleh. Pakai kasut. Sebenarnya ada. Pakai kasut. Hadis mutawatir. Tadi sebut kalau pakai kasut, dia ada cara untuk kita duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat. Dan juga itu juga merupakan sebahagian daripada perbuatan Rasulullah SAW. Duduk tu, kaki duduk tegak. Kita akan tunjuk kepada anak, duduk kaki duduk tegak. Selalunya kita akan duduk atas kaki kiri kan, dan kaki kanan upright kan. Tapi kalau duduk kita sembahyang pakai kasut, duduk kaki tegak. Itu juga merupakan sabit dengan hadis Nabi SAW. Okey, dan juga berkenaan dengan berdiri ni tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah menekankan tentang meletakkan sutrah semasa solat. Apa maksud sutrah? Sutrah batasan. Orang Melayu kita di Malaysia, saya tak tahu, saya tak boleh sebut tempat tuan-tuan, tapi tempat saya benda ni jarang orang amalkan. Sebenarnya dia letak sutrah. Sutrah ni boleh jadi macam-macam. Tuan-tuan nak tahu apa? Letak sutrah pembatas solat. Dan orang nak melintas, dia melintas di depan sutrah itu. Kalau dia melintas di belakang sutrah itu, kita tahan. Tiga orang, bila kita tahan, dia salah. Dia tak faham, kita tahan, dia salah. Kita pun salah dengan dia. Tapi itu juga merupakan sebahagian daripada anjuran Rasulullah SAW. Orang melintas, kita tahan. Kita tolak. Tapi benda ni tuan-tuan kena ada ilmu. Sebab kadang-kadang kita tak tahu dia sembahyang. Kalau tuan pergi tengah tempat, dia berdiri tu macam dia tak sembahyang. Okey, takbir.
memulakan solat dengan takbir. Okey, macam mana angkat tangan ni? Ini kita masuk the final point. Macam mana kita angkat tangan? Mengangkat tangan dia ada 3 masa. Semasa takbir ini semua sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa takbir diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Semasa takbir. Sama masa dengan takbir. Allahu akbar. Okey. Juga kadang-kadang Nabi selepas takbir juga dia. Ya. Allahu akbar. Dia dah habis takbir tapi dia angkat tangan baru. Juga sabit dengan sunnah Nabi dan juga sebelumnya. Dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Lepas tu baru dia Allahu akbar. Juga sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma okey, Rasulullah macam mana dia angkat tangan ni? Okay. Menjarakkan jari-jarinya. Okay. Bukan jarak dulu. Jarak dan meletakkannya selari dengan bahu atau kadang-kadang selari dengan bahagian atas ni. Jadi para ulama ada membincangkan dia punya kedudukan antara atas telinga dengan bahu. Itulah. Okay. Cuma tuan-tuan tak perlulah pergi ambil tip ukur ke tak perlulah. Okey. Agak-agak begitulah perbuatan Nabi dan pada sahabat yang meriwayatkan pun dia agak-agak begitulah. Dia tak pergi ukur tu. Okey. Para ulama bahas begitu. Jadi begitu. Rasulullah angkat takbir. Selepas itu Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Okey. Betul tak mana? Tak ada yang nak nari lapin je macam. Meletakkan kalau hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Ahmad, dia letakkan di atas dada. Cuma letak tangan itu kan para ulama hadis berbeza pendapat sama ada tangan kiri, tangan kanan atas tangan kiri begitu ataupun di sini. Kedua-duanya diterima oleh sebagai sebahagian daripada tafsiran hadis ini. Dan Rasulullah meletakkan pandangan ke arah tempat sujud. Kecuali bila? Kita sebutlah sebab kita nak balik solat. Kecuali bila? Dalam solat ada satu tempat kita tak tengok tempat sujud. Satu tempat kita tak tengok tempat sujud. Bagi salam tu lain lah. Sebelum bagi salam, semasa kita isyarat, kita tengok pada jari. Kita tak tengok tempat sujud, kita tengok pada jari. Nanti kemudian kita cerita tapi sampai kita awal. Selain daripada itu kita tengok tempat. Dan Rasulullah larang kita mendongakkan kepala. Tengok orang dia kalau duduk dulu dia. Rasulullah larang mendongakkan kepala ke langit semasa solat. Doa iftitah. Bawa ke atas minggu lepas. Doa iftitah ni tuan-tuan banyak bacaannya. Satu, pertama, Rasulullah tidak pernah menunaikan solat tanpa membaca al-iftitah. Doa pembukaan. Dia tak pernah. Okey. Kalau siapa yang pesan buku tu saya bagi awal-awal lah. Dia tengok buku ni kan. Dia pun rumah tu. Aku lepas dah bagi dia nak balik lah. Kalau bayar ni tanya. Tak apa-apa, insya-Allah no problem. Siapa nak pesan nanti bagi nama. $8. Dan saya tak ambil lah, 1 sen pun tuan-tuan. Dan ini harga memang murah, tuan-tuan cari di seluruh Australia tak dapat $8 ni. Okey. Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menunaikan solat tanpa membaca al-iftitah. Siapa yang ada kertas minggu lepas dan dapat buku, ada muslimat yang tak ada kertas, dia tolong bagi kat dia orang.